keadilan, kawan-kawan daripada DAP kalau ada, dan tidak lupa juga untuk kawan baru kita, saya nampak ada di belakang, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Saudara Safwan dan dia punya komrad ya. Jadi terima kasih atas kehadiran pada hari ini, dan umumnya pada semua hadirin hadirat yang hadir, baik rakyat di Pematang Pasir ini dan juga rakyat sekitarnya. Jadi tuan-tuan, nama saya Saifullah. Saya asal Pulau Pinang lah. Saya lahir di Bukit Mentajam, menetap di sekarang di Johor Auto City. Jadi tuan-tuan, saya sekarang diamanahkan sebagai Ketua Pemuda Amanah Negeri Pulau Pinang. Jadi sektor, maksudnya orang kata segmen yang perlu saya tackle, segmen yang perlu saya santuni, tentu sekali adalah anak-anak muda dan isu-isu orang muda. Jadi pada hari ini saya tidaklah akan bercakap nada seperti kawan kita tadi yang begitu lantang kan, dan berani, dan saya akan cuba bagi satu sudut pandang supaya orang muda ini selain dilihat berani, dia harus dilihat futuristik. Orang muda ini harus dilihat mampu untuk ambil satu langkah lagi ke hadapan untuk menjadi government in waiting. Sebab kita tidak mau terus-menerus menjadi pembangkang, karena kita masuk dalam politik ini tentu sekali kita nak jadi kerajaan, dan kita akan cuba dalam masa yang paling cepat. Jadi pada hari ini saya akan cakap pendek saja. Yang pertama, saya akan bercakap tentang gagasan anak muda. Anak muda yang saya idamkan, yang kami dalam Parti Amanah idamkan. Yang pertama, tuan-tuan, anak muda hari ini mesti menolak politik perkauman sempit dan juga penunggangan agama bagi memperoleh undi dan sokongan. Ini yang pertama, menolak politik perkauman sempit, dan yang keduanya menolak politik yang menggunakan agama, yang menunggangkan agama demi meraih undi dan juga pengaruh rakyat. Sudah sekian lama, hampir 58 tahun kita merdeka, tapi hari ini kita masih bercakap tentang politik perkauman. Seperti mana petang tadi Ketua Menteri Lim Guan Eng berkata bahawa masyarakat Cina yang menyokong MCA dan gerakan berkata bahawa di dalam surat khabar Cina bahawa DAP ini dapat sokongan orang Cina untuk bagi bantuan ke orang Melayu. Jadi itu perkauman. Jadi kita tak mau benda ni lagi terus lagi. Sebenarnya kita kena duduk sekali bahawa kita nak bawa rakyat Malaysia ni, baik Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, sama-sama bangunkan kawasan ni, tutup, hentikan politik perkauman dan agama yang sempit, sama-sama bawa majukan kawasan ni. Dan saya rasa benda ini adalah apa yang berada di dalam minda majoriti anak-anak muda. Cumanya tinggal hari ini, bila kita duduk, saya berdiri di sini di pentas Pemuda Amanah Pematang Pauh ni, Pematang Pasir, di Pematang Pasir ini, saya mengaku kita tidak ada kekuatan bila kita bersendiri. Jikalau saya satu orang sebagai pemuda amanah untuk turun ke kawasan-kawasan, ke kampung-kampung, kita tidak punya kekuatan untuk membina, tidak punya kekuatan untuk menjadi kerajaan dan memperoleh sokongan. Kemudian seperti mana yang kita maklum, penyertaan sahabat-sahabat kita daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia telah memberi satu sinar harapan yang cukup cerah untuk kita apabila segmen pengundi yang hardcore Malaysia ni, pengundi Melayu yang tegar ni boleh dipecahkan, dan kelompok ini hanya boleh dipecahkan oleh dengan kehadiran PPBM. Jadi saya ingin minta kita bagi satu tepukan kepada PPBM atas keputusan berani untuk bersama Pakatan Harapan dan menolak segmen ataupun coalition lain yang hari ini pun ada lagi keluar statement yang ajak bersama, kononnya bersatu sepatut bersama PAS. Tapi saya rasa berbangga kerana parti PPBM telah membuat keputusan untuk bersama Pakatan Harapan
Dan Pakatan Harapan ini akan membawa politik yang menolak perkauman yang sempit dan juga penunggangan agama yang jelas. Jadi tuan-tuan, kalau kita soroti seminggu dua ni, kita lihat, kita baca surat khabar tentang Akta RUU 355 ini digunakan sehabis mungkin, ditunggang semaksimal mungkin demi mendapat sokongan orang Melayu Islam. Adakah dengan berbuat begitu kita ini seolah-olah parti daripada Pakatan Harapan ini menentang Islam? Jangan apa orang kata terlampau mengambil agama ini seolah-olah milik satu kelompok sahaja. Jadi anak-anak muda kena tolak parti yang membawa agenda sebegini. Sebab apa? Kita di Malaysia ini, seperti mana yang diberitahu oleh Presiden saya semalam di dalam majlis makan malam, kita di Malaysia ini orang Melayu 65%, 65% saja. Yang lebihnya adalah bukan Melayu. Jadi kalau kita nak memerintah negara ini hanya dengan mendapatkan undi hak kaum Melayu Islam, ini tidak Islamik. Ini tidak melalui norma-norma kehidupan orang Islam. Dengan apa? Menidakkan ataupun menyisihkan orang bukan Islam. Tapi hari ini, saya cakap terang-terang, parti PAS telah menggunakan sentimen agama ini untuk mengelirukan rakyat, dan terutamanya dengan isu RUU 355. Jadi menutup poin saya yang pertama tadi adalah anak muda mesti tolak politik perkauman sempit dan kelompok yang menggunakan agama untuk mendapatkan undi dan sokongan. Ini yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, gagasan yang saya bawa pada hari ini, orang muda mesti menyokong koalisi parti yang tahu mentadbir ekonomi secara telus dan baik, sehingga akan pada hari ini, tuan-tuan, kalau siapa yang hadir tadi tengah hari, kenduri rakyat, kalau kita tahu macam tadi sahabat saya abang di Pulau Pinang ni, anak emas, ibu emas, apalagi segala emas, macam mana duit ni ada untuk diberikan kepada orang-orang yang diperlukan. Dan orang yang menerima ni kebanyakan adalah orang Melayu kita. Jadi kita mesti sokong satu koalisi parti, iaitu Pakatan Harapan, yang mampu mentadbir, dibuktikan. Saya cakap ni bukan orang kata modal yang lah, dibuktikan oleh Amrin Buang, iaitu Ketua Audit Negara, bahawa pentadbiran Pulau Pinang ini terus sehingga membawa keuntungan. Bila ada keuntungan itu dapat disalur kepada rakyat yang memerlukan, dan rakyat yang memerlukan itu adalah kebanyakan orang Melayu kita. Jadi tuan-tuan, bagaimana satu kerajaan yang sebegini baik, yang membantu rakyat susah, mentadbir ekonomi dengan telus, urus tadbir ekonomi yang telus, dikala keadaan ekonomi suram pada hari ini, tuan-tuan, masih lagi dapat bagi. Kemudian kita juga tahu bahawa kerajaan negeri telah terbukti memberi bantuan sekian-sekian banyaknya selama 8 tahun pemerintahan ini kepada institusi-institusi agama, pondok-pondok, sekolah agama rakyat. Ini semua tempat asas orang kita Melayu Islam. Jadi kalau satu kerajaan boleh pergi sampai ke tempat-tempat begini bagi bantuan yang konsisten pula itu, jadi kita sebagai rakyat, terutama orang muda, mesti tengok bahawa ini adalah rakyat, ini adalah kerajaan yang betul-betul mengambil kira kebajikan rakyat. Okey, tuan-tuan, berkaitan pengurusan ekonomi yang baik juga, anak muda juga harus sangat sensitif kepada penyalahgunaan kuasa dan juga rasuah. Beberapa hari lepas, YB Rafizi, ahli Parlimen Pandan, telah mendedahkan bahawa Nasaruddin Mat Isa telah menerima sekian banyaknya wang yang dimasukkan dalam akaunnya melalui akaun Perdana Menteri.
kemudiannya disalurkan kepada pemimpin-pemimpin PAS. Rafizi Ramli juga kita kena faham, dia telah membuat satu pernyataan sumpah bahawa sekiranya apa yang dia cakap ni tak benar, boleh buat laporan polis, heret dia ke mahkamah, dan dia bersedia untuk ditangkap, dibicarakan, dibuktikan bahawa apa yang dia sebut ini adalah benar. Jadi saya pada malam ini, saya ulang cabaran yang diberikan oleh YB Rafizi itu kepada pemimpin-pemimpin PAS yang terpalit dalam skandal ini untuk keluar, buat laporan polis, heret YB Rafizi, dan siasat kebenaran atas isu ini. Kita tidak mahu lagi tertipu pada lebay dan jubah yang mengambil rasuah dan menghilangkan kepercayaan rakyat kepada agama yang mulia ini. Tuan-tuan, saya juga pada malam ini saya nak puji PPBM sampai rapat. Saya rasa bangga PPBM yang dulunya duduk bersama dengan UMNO lari keluar. Sebab apa? Tak tahan dengan rasuah 1MDB yang Najib lakukan. Tahniah kepada PPBM kerana buat keputusan yang betul. Jadi anak-anak muda mesti sambut. Kalau tak minat dengan amanah, boleh masuk PPBM. Tak minat dengan PPBM, ada keadilan. Tak minat dengan keadilan, ada DAP. Jadi ruang terbentang luas. Gunalah akal fikiran anda, gunalah maklumat yang ada di tangan anda setiap waktu dan ketika. Dapatkan maklumat, buat keputusan, dan beri sokongan kepada Pakatan Harapan untuk membawa Malaysia jauh ke hadapan lagi, tuan-tuan, insya-Allah. Yang ketiga, gagasan yang ketiga yang saya nak bawa adalah saya inginkan Pakatan Harapan ini membawa satu agenda pemerkasaan orang-orang muda. Hari ini bila kita bercakap tentang ekonomi, tentang harga barang, tentang perbelanjaan sehari-harian, golongan yang paling terkesan adalah golongan bawah 40 tahun. Dan mereka ini adalah orang muda, karena orang muda adalah orang yang paling banyak belanja. Hari ini, tuan-tuan, nak membesarkan seorang anak, bukan calang-calang juga duit nak pakai. Jadi ditambah dengan tadi sahabat saya sebut, mahasiswa yang apabila graduate, anak-anak kita masuk universiti, graduate, ambil PTPTN, dah lah ambil PTPTN, kemudian dah keluar nak kerja, belum kerja lagi, hutang dah bawa. Kemudian tekan pelajar-pelajar ni, tak boleh buat yang tu, tak boleh buat yang ni, kerana ada hutang PTPTN. Tetapi kita lihat berapa tahun lepas, apa itu yang lembu tu apa? NFC bagi grant ni tak payah banyak balik, tuan-tuan. Grant ni bukan loan. Kalau kita pergi bank pinjam duit tu loan, pinjam. Kalau pinjam 100, banyak kat bank balik 200, contohlah. Okay, tu loan, pinjam balik. Jadi loan ni siapa pun boleh ambil. Okay. Yang keduanya, grant ni tak payah banyak balik. Dan jumlah dia tahu apa, tuan-tuan? 250 juta. Saya usahawan, tuan-tuan, kalau 250 juta tu bagi kepada 250 anak-anak muda yang baru graduate ni, bagi dia pergi berniaga, seorang 1 juta, 250 orang. Tetapi dapat kepada NFC 250 juta ini, gagal pula projek lembu tu. Tak payah banyak balik. Jadi tuan-tuan, ni anak muda kena tengok. Hari ini dengan dunia cyber pada hari ini, anak-anak muda ramai yang berminat dengan perniagaan, terutama perniagaan online. Mereka jenuh kelupuk, bahasa orang Penang jenuh kelupuk. Jenuh kelupuk nak berniaga ni. Sebab apa? Tak cukup modal. Jadi anak muda mesti cari, mesti tolak parti-parti ni yang menyempitkan potensi anak muda. Anak muda mesti dibuka ruang seluas-luasnya. Kalau boleh sampai tahap
dikurangkan cukai-cukai, dikecualikan levy-levy perniagaan untuk anak-anak muda. Sebab hari ini dah lah nak kerja pun satu cerita, nak cari kerja pun susah. Ramai orang kena retrenchment, diberhentikan kerja, kemudian dia cuba nak berniaga, tetapi dengan nak buat berniaga ni pun disekat, disempitkan di situ, disempitkan di sini oleh akta-akta dan dasar-dasar yang ketinggalan zaman ini. Jadi tuan-tuan, ramai lagi penceramah yang akan ceramah selepas ini. 3 dasar ataupun 3 gagasan yang saya bawa pada malam ini untuk orang-orang muda. Yang pertama, orang muda mesti tolak politik perkauman sempit dan golongan agama yang menunggang agama ini. Yang kedua, orang muda mesti memilih satu kerajaan yang pandai mengurus tadbir ekonomi dengan baik dan tidak mengamalkan rasuah. Yang ketiga tuan-tuan, anak muda mesti memilih satu kerajaan yang memberikan ruang seluas-luasnya untuk anak-anak muda mencapai potensi mereka yang paling maksimum. Sebab apa tuan-tuan? Negara kita ini 10 tahun lagi tuan-tuan, minta maaf cakap lah, kalau saya lah ni 31 tahun, 10 tahun lagi saya 41, dah tak jadi anak muda lah. Dan orang yang umur yang lebih dah, lagi 10 tahun, dah tambah lagi 10 tahun. Apa saya nak abang di sini adalah masa depan tetap milik anak muda. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Saudara Saifullah, Ketua Pemuda Amanah Negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan, apa yang disampaikan oleh penceramah kita tadi, Saudara Saifullah ni banyak. Dia sembang bab ekonomi, dia sembang bab perkauman dan sebagainya tuan-tuan. Jadi apa yang beliau sampaikan ini, saya harap tuan-tuan dapat nilai lah. Jadi tuan-tuan, kita dalam amanah ni tuan-tuan, apa pok-pok saya tak kata. Dia kata kita apa? Barua, broker. Dia kata apa lagi tuan-tuan? Biawak. Tapi satu je saya nak pesan, terutama kepada pimpinan amanah, jangan kita balas. Biarlah mereka panggil amanah ni PAN ke Kuali ke apa tuan-tuan, kita tetap panggil PAS itu PAS. Kerana kita amanah bawa perjuangan almarhum Tok Guru Aziz. Mereka ni tuan-tuan, ustaz-ustaz ni tuan-tuan, bila pergi kuliah di masjid-masjid kita, suruh kita sebut nama orang tu baik-baik. Dia keluar hadis, dia keluar ilmu. Dia kata kalau mak dia buh nama, contoh macam saya Kuzeri, kita panggil nama dia Kuzeri. Tapi mereka ni, kita buh nama amanah, kita tubuh dengan RS pun amanah, mereka panggil kita PAN. Jadi mereka duk sebut Islam. Di mana Islam tu tuan-tuan? Jauh tuan-tuan. PAS hari ini jauh beza dengan PAS waktu almarhum Ustaz Fadino dan almarhum Ustaz Tun Guru Aziz. Sebelum tu saya meraihkan ketibaan Ustaz Ridwan Waka daripada Kedah, Kuala Kedah. Ustaz, dalam amanah pun ada Ustaz berjubah, cuma tak serban ya tuan-tuan. Tak berlebay tuan-tuan. Sebelum tu saya meraihkan juga kehadiran pengerusi PPBM Bersatu Pulau Pinang, Tuan Haji Marzuki Yahya. Beri tepukan kepada Tuan Haji Marzuki. Saya jemput Tuan Haji Marzuki untuk ke atas pentas. Dan kita juga meraihkan ketibaan Ketua Amanah Kawasan Permata Ampoh Dr. Zaidi. Saya dapat lihat juga Puan Rokiah binti Sultan, Ketua Sri Kandi PPBM Permata Ampoh. Dan di hadapan ini barisan kepimpinan amanah kawasan kita ada Setiausaha Saudara Anwar, Naib Ketua Kawasan Mr. Hendy, dan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi malam ni kita ramai penceramah tuan-tuan. Saya tak mau panjang, saya serah mikrofon ini kepada Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional, Saudara Faiz Fadino. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan dikasihi sahabat saya, pengacara majlis Dr. Zaidi Zakaria selaku Ketua Kawasan Amanah Permata Ampau. Yang bahagia Saudara Marzuki Yahya, pengurusi Parti Bersatu Bumi Bersatu Malaysia, Ustaz Ridwan Bakar, ulama Parti Amanah dari yang kita import khas dari Kedah. Dia keluar PAS pun tetap ulama juga. Saudara Saifullah
selaku Ketua Pemuda Parti Amanah Negara Peringkat Pulau Pinang, saudara Leman kita yang pagi tadi tuan-tuan mendengar dengan lagu beliau. Malam ini beliau akan berceramah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dan hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama dalam pentas anak muda. Ia bukan bermaksud ceramah malam ini untuk anak muda sahaja. Cuma pentas ini adalah suara anak muda yang mahu menggerakkan satu gelombang rakyat, merangkumi orang muda, orang tua, perempuan, lelaki, Melayu, India, Cina. Ayo kita selamatkan Malaysia. Kita selamatkan Malaysia daripada pemerintahan kleptokrat UMNO Barisan Nasional, pimpinan Najib dan Rosmah. Kalau tak selamatkan Malaysia, jahanam negara. Kita tak mau bicara tentang Pulau Pinang. Pulau Pinang dah cukup baik. Bukan sahaja anak emas, bukan sahaja ibu emas, malah negeri ini negeri emas walaupun tak ada emas. Kita nak bicara tentang negara ini. Tadi kita mendengar rintihan mahasiswa. Kita mendengar rintihan orang muda daripada Ketua Pemuda. Tapi rakyat perlu tahu kenapa negara ini perlu diselamatkan. Tuan-tuan, sebelum Tun Mahathir melepaskan jawatannya sebagai Perdana Menteri, hutang negara ketika itu baru lebih kurang 90 bilion. Selepas itu diambil oleh Tun Abdullah Badawi. Hutang negara 250 bilion. Tahun 2010 sampai 2017, Najib dan Rosmah perintah hutang negara 800 bilion. 650 bilion penambahan hutang negara. Tapi hidup kita macam ni juga. Hutang meningkat, belanja kita juga meningkat. Sepatutnya dengan hutang negara yang meningkat, banyak pembangunan dibuat, banyak perbelanjaan untuk rakyat, rakyat hidup lagi senang. Tapi kita hidup semakin susah. Kita susah kerana apa? Kerana negara hari ini dikuasai oleh pemerintah yang korup, pemerintah yang rasuh. Dulu kita telah ingatkan rakyat bahawa suatu hari kalau rakyat mengizinkan rasuh ini berkuasa, rakyat mengizinkan pemerintahan ini dikuasai oleh orang yang menyeleweng, suatu hari rakyat yang akan menanggung beban. Dulu kita mendengar kisah-kisah penyelewengan, skandal emas, skandal pewajah stil, MBF dan sebagainya. Tapi rakyat tidak sedar lagi ketika itu. Tapi setelah puluhan tahun UMNO memerintah, hari ini terbukti bahawa rasuah itu, penyelewengan itu menyebabkan rakyat hidup terbeban hari ini. Ini yang berlaku. Kalau 20 tahun dahulu kita gagal selamatkan negara kita daripada rasuah, kalau rasuah ini kita biarkan lagi, kita biarkan lagi Najib perintah, kita biarkan lagi UMNO perintah, lagi 20 tahun, apa akan jadi kepada anak bangsa kita? Apa akan jadi kepada anak cucu kita? Sebab itu penting untuk kita bangun, selamatkan negara kita. Kita tidak ada pilihan lagi. Ini pesanan, amaran yang telah kita berikan. Dan hari ini terbukti. Hari ini rakyat merasai keperitan. Sebab hutang terlalu banyak. Hutang sampai 800-900 bilion. Sebab itu hari ini kita hidup susah dengan kenaikan harga barang. Harga barang cukup tinggi. Sampai orang komplain, pergi market pun nak beli barang mahal. Ikan temendung sampai RM20 sekilo,
Ikan tu termenung, kita pun termenung. Tak boleh nak beli. Termenung pasal tak cukup. Dulu bawa 50 beban pada rakyat 50 ringgit. Neraka penuh tangan nak bawa. Lah 50 ringgit tak cukup. Boleh 2 kilo ikan. Mau anak 8 orang. Bini nasib baik seorang kalau 2. Pakai tak cukup. Sebab itu rakyat hari ini hidup susah. Bila susah dengan rasuah, kerajaan tak ada wang untuk belanja. Kerajaan kenakan GST. Oh, dulu waktu nak kenakan GST, ada seorang Timbalan Menteri Kewangan. Dia kata dia paling cerdik. Dia cerdik dah umar lagi. Dia dapat 38 CTPA. Dia kata kalau kena GST ini akan bantu rakyat. Harga barang akan turun. Kepala bapa dia. Lepas 2 tahun, semua rakyat tahu harga barang melonjak naik. Ini Timbalan Menteri daripada Johor. Jadi rakyat dalam bahaya akan datang, jangan jadi Ahmad Mazlan. Di Malaysia ni tak payah sebut bodoh. Sebut Ahmad Mazlan, orang tahu apa maksud. Jadi kita jangan jadi Ahmad Mazlan dalam bahaya akan datang. Ni adu. Jangan kita biarkan lagi UMNO perintah. Dengan GST, kutipan GST setahun 38 bilion, 38,000 juta. Bermaksud berapa banyak rakyat keluarkan 38,000 juta. Kalau dibahagikan satu keluarga dalam Malaysia ini, satu keluarga bayar 9,000 setahun. Oh, kononnya brief pada GST dibantu rakyat. Diberikan brief, dapat satu keluarga RM1,200. Itu pun bayar 3 kali. Tahun ni pun bayar sekali. Mau meninggal bulan 9 dapat 2 kali. Boleh 800. Bayangkan dengan GST kutipan 9,000 setahun. Brief dia bagi 1,200. Itu pun tak semua dapat. Aku memang tak dapat. Tapi cukai dikenakan kata saya. Saya bagi cukai, tuan-tuan dapat brief. Siapa dapat? Mazli dapat? Tak dapat. Kena beranak lagi. Lah anak ramai dia kata baru tak mampu. Jangan kahwin lain saja. Jadi ini yang berlaku dalam negara kita. Jadi keperitan ini, kesengsaraan rakyat hari ini dirasai oleh rakyat. Sebab itu hari ini kita menyediakan pentas anak muda untuk kita mendesak rakyat, tak kira orang muda, orang tua, untuk membuat perubahan. Seperti mana yang dinyatakan oleh rakan saya tadi, perubahan wajib kita lakukan. Kita masih ingat berlaku gelombang 98, pilihan raya 99, gelombang reformasi bermula di Permatang Pau, berlaku gelombang seluruh negara, berlaku perubahan. Orang Melayu menolak wacana UMNO Barisan Nasional ketika itu. Berlaku gelombang lagi 2008-2013, berlaku tsunami Cina. Orang Cina tolak UMNO Barisan Nasional, tapi tak jatuh lagi UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan, Fir'aun yang zalim boleh jatuh. Fir'aun yang zalim boleh dikalahkan oleh Nabi Musa. Takkan Najib dan Rasulullah kita tak boleh kalah. Tahun 98 berlaku gelombang reformasi. Yang dizalimi hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang ditangkap, difitnah, dihumban dalam penjara hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi tahun itu, ketika itu rakyat Melayu bangkit tolak UMNO Barisan Nasional hanya terhadap kezaliman kepada Anwar Ibrahim. Tapi tahun ini, ketika ini, di saat ini, kezaliman dirasai oleh setiap rakyat. Kalau kita bicara tentang GST, semua orang kena bayar GST. Kalau kita bicara tentang rasuah, semua rakyat tahu tentang rasuah yang berlaku.
Jadi kalau tahun 99 kita boleh tolak UMNO Barisan Nasional kerana kezaliman terhadap pemimpin kita, tapi kali ini wajib kita tolak sebab kezaliman yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional dilakukan ke atas setiap daripada kita. Oleh itu, tidak ada pilihan selain daripada kita bangun, bangkit, lawan UMNO Barisan Nasional. Lawan, tak lawan. Dan kita dapat saksikan hari ini penderitaan, kesengsaraan rakyat itu bukan saja dirasai oleh orang pembangkang, tapi juga dirasai oleh orang UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu mereka tak tahan lagi dengan kehidupan hari ini. Mereka keluar untuk melakukan perubahan, keluar untuk menubuhkan parti. Mereka bersama dengan kita, bersama dalam Pakatan Harapan untuk mengalahkan UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan, untuk kalahkan UMNO Barisan Nasional tak boleh tanding seorang-seorang. Ada satu parti tu Sat nak tanding 40 kerusi, Sat nak tanding 80 kerusi. 5 negeri. Tak sebut pun orang tahu. Macam kita sebut Ahmad Baslan tadi. Malaysia dia ada 222 kursi. Nak tubuh kerajaan kena ada 112 kursi. Kalau hang tanding 80 kursi, hang menang semua pun, hang tak boleh tubuh kerajaan. Kalau benar. Kingmaker. Kecuali hang pakat dengan UMNO. Ya. Kalau pakat dengan UMNO, maka jahanamlah negara. Ini tahun terakhir untuk UMNO. Jadikan tahun ini tahun terakhir untuk UMNO. Kita kuburkan UMNO dan Barisan Nasional. Cakap tentang orang muda. Saya teringat dah sebut dua parti. Ada seorang ketua pemuda PAS, Ustaz Yang Muhammad bin Abdul Nikmat. Dia kata baru-baru ni sebab apa PAS sudah tidak garang dengan UMNO. PAS boleh duduk sebelah menyebelah bersanding, warna merah jambu, boleh naik sekapal flotilla. Yang malangnya yang pergi dengan Aziz Balik tu dia rentak duit tambah baju berapa banyak. Yang ikut sekali anak suruh dia ambil gambar dia tukang masak. Apa punya bodoh dia tukang masak pada no. Kalau aku tukang masak aku letak racun. Dia mati bagi lekas sikit. Kan? Dia kata apa? Dia kata UMNO ini berpenyakit. Orang sakit ni kita bagi ubat. UMNO ini bukan penyakit lagi. Penyakit UMNO telah jadi racun. Penyakit. Sebabkan rasuah, rakyat hidup susah. Hutang yang banyak rakyat kena tanggung. Dia kenakan GST. Dia potong subsidi. Subsidi minyak dipotong. Hari ini harga minyak tiap-tiap minggu berubah. Saat dia kenakan polisi baru, tiap-tiap minggu harga minyak berubah, tak turun lagi. Dia kira naik. Pagi naik, malam pun naik. Harga minyak di Malaysia. Ini bukan lagi penyakit, ini racun. Kalau racun, bukan kita ubat, kita kena buang. Kita kena tolak UMNO dan Barisan Nasional. Kalau ini pemikiran Ketua Pemuda PAS, maka kita tolak sekali parti PAS. Sebab apa? Sebab UMNO ni dah nak mati. Kalau tengok hari ni berapa orang satu datang, itu yang pakai baju merah. Jadi dia pakai baju merah. Kalau separuh orang UMNO keluar,
masuk bersatu. InsyaAllah kita boleh menang dalam daya akan datang. Ada lagi seorang kawan baru dia, Ketua Pemuda UMNO, nak mempertahankan isyuan MDP. Isyuan MDP semua orang tahu. Nak mempertahankan Najib Jamaluddin. Oh, sekarang ada pusing rata nak mengenangkan TN50. TN50 tu dia kata tahun 2050 masalah harga barang tinggi ini, kesusahan orang muda akan selesai. Betul kan dia kata macam tu? Kepala otak dia lah pun dah susah, nak tunggu 2050 pakai batik kering. Kalau ini kepala otak Ketua Pemuda UMNO, bagaimana orang muda nak bahagian pada UMNO? Apa harapan kita pada UMNO? Kalau begini pemikiran candu yang cuba diberikan oleh UMNO kepada orang muda. Sebab itu kita ada pilihan. UMNO ni dah nak mati. Dengan adanya Parti Bersatu, rakyat dah tolak UMNO. Tapi ada parti lain nak bagi tongkat. Dulu almarhum Tok Guni Ali pesan, nak kalahkan UMNO, patahkan tongkat. DAP telah kalahkan MCA dan Gerakan, termasuk MIC. Sampai kita pun dah tak dengar dah bunyi parti. Baca seorang abang tak ada dah parti. MIC ke, MCA ke, Gerakan tak pernah. Kalau buka seorang abang tampil pun dah tulis dah MIC. UMNO dah jatuh, tiba-tiba ada parti bagi tongkat kepada dia. Gunakan isu RUU. RUU ni isu undang-undang, tuan-tuan. Undang-undang ini yang dibawa oleh kerajaan, bukan pembangkang yang bawa. 2 tahun RUU ini dijadikan isu. Kalau betul undang-undang, awal Steven dah. Sehari sebelum RUU dibentangkan, mereka duduk di parlimen sampai pukul 5 pagi. Betul ni? Sampai 5 pagi duduk di parlimen. Boleh tahajud, boleh makan sop, esok tu boleh puasa. Tapi pakai tak puasa nak tunggu RUU. Lepas dibentangkan, ada usul menyokong, ditangguhkan. Apa ditangguhkan? Keluar Dewan disalahkan orang Cina. Dengan isu ini, isu orang Islam. Tapi yang salahkan orang Cina. Dimainkan api perkauman, isu perkauman untuk semata-mata menyelamatkan UMNO Barisan Nasional. Ini sikap dan tindakan yang diambil oleh PAS hari ini. Sebab itu rakyat kena celik dan peka bahawa dalam politik kita perlu pilih satu koalisi, satu pakatan pembangkang yang benar-benar mahu membentuk kerajaan, iaitu Pakatan Harapan yang dikuasai oleh Amanah, Keadilan, DAP dan Bersatu. Kita tidak ada pilihan lain. Masa pun dah tak ada. Bukan saja masa dah suntuk untuk ceramah, malah masa untuk kita selamatkan kita juga semakin suntuk. Jadi rakyat kena sama-sama menjadi ejen kepada perubahan. Kita kena ingat wira kita sekarang berada di penjara Sungai Buloh. Wakil tuan-tuan berada di penjara Sungai Buloh. Ketika hidup hayat Faldino, beliaulah orang pertama membela kezaliman terhadap Anwar Ibrahim. Dan kita kena ingat bahawa Anwar Ibrahim telah menggadaikan kehidupan untuk rakyat. Jangan kita biarkan jasanya, pengorbanannya, membakar dirinya untuk rakyat itu menjadi sia-sia. Ayo, saya seru penduduk Pematang Pauh, hanya Pakatan Harapan sahaja
yang mahu membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mengangkat wakil tuan-tuan untuk menjadi Perdana Menteri dalam negara lepas raya ini. Jadi tugas tuan-tuan untuk memberikan undi kepada Pakatan Harapan, kita kekalkan Kerajaan Pulau Pinang, kita ganti Ketua Persekutuan daripada UMNO kepada Pakatan Harapan. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Reformasi! Terima kasih diucap kepada saudara Faiz Fadil, Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional. Beliau merupakan seorang anak kepada almarhum Ustaz Fadil Noor, bekas Presiden PAS. Tuan-tuan, saudara Faiz Fadil pun banyak yang dia cerita pada kita dan kongsi pada kita, dan beliau pun seorang peguam, jadi dia tahu RUU tu tuan-tuan. Saya nak tambah sikit, mungkin tuan-tuan tak tengok saya langsung yang perbahasan waktu RUU tu tuan-tuan. Yang kita tahu, yang puak-puak sana dia cerita, yang YB Khalid Samad, yang gelang patah Stevenson, saya tak tahulah. Ada lagi lah MP kita, dia berkata kita ni melalak dalam Dewan nak bantah RUU. Kalau kita tengok saya langsung tuan-tuan, mereka ni bangun melalak bukan sebab melalak bantah, melalak kat speaker sebab apa? Tangguh RUU ni tuan-tuan. Kita nak kalau boleh hari tu terus bahas dan kita buat undian. Dan lepas tu saya rasa kalau kata buat malam hari tu dah selesai, saya rasa hari ni dah tak ada isu tentang 355. PAS dah tak boleh kata kat amanah, amanah tak kata kat PAS, PAS tak kata kat siapa, siapa-siapa tak kata dekat PAS. Tapi tuan-tuan, speaker tangguh benda tu tuan-tuan. Yang bangkit pertahankan kenapa usul itu tak diteruskan Pakatan Harapan. PAS dengan UMNO duduk diam. Malah hak seorang tu teriak tuan-tuan. Teriak kononnya berjaya. Tapi tak apalah tuan-tuan, apa-apa pun kita bersangka baik, kita husnuzan, perkara yang baik kita sokong. Cuma nak usul ini masuk Dewan, kita bahas sama-sama. Masuk Dewan nak bahas tuan-tuan, bukan masuk Dewan nak dengar kuliah. Jadi tuan-tuan, kita dalam mana hari ini kita lebih panjang lah tentang RUU ni tuan-tuan. Jadi saya persilakan Ustaz Ridwan Abu Bakar, pengarah komunikasi Amanah Negeri Kedah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang dihormati pengurusi majlis, seluruh staf kepimpinan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ketua Pemuda, gimana? Boleh? Ketua Pemuda Pulau Pinang dan pengurusi tadi, dia perlu hantar jubah dan serban. Dia kena buat betul. Jubah ni dia tak salah apa. Jubah langsung tak salah apa. Yang salah adalah pemakai jubah. Tuan-tuan, jahat dan baik ni dia tak ada kaitan dengan agama. Jahat dan baik ni dia tak ada kaitan dengan mana-mana ras. Jahat dan baik ni tak ada kaitan dengan mana-mana kaum. Ada orang Cina jahat, ada orang Cina baik. Ada orang India jahat, ada orang Cina, ada orang India baik. Ada orang Melayu jahat, ada orang Melayu baik. Ada orang UMNO baik, jarang. Tuan-tuan apa sekalian? Tuan-tuan apa payah salah sekalian? Jahat, baik, pengguna, belajar agama apa semua ni tuan-tuan, bukan bahasa jubah. Itu saya nak mulakan tu. Jadi kita kata jubah ni dia satu pakaian yang sunnah jabaliyah, yang disunnah, yang dipakai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kata tak ada masalah apa, siapa nak pakai apa pun tak apa. Baju ni tuan-tuan daripada Mekah Al-Mukarramah dia bawa dengan jubah sampai ke belah benua kecil India, Pakistan, Bangladesh, dia jadi kurta sampai dekat ni. Sampai ke Matang Poh, Matang Pasir, Matang Tok Elong apa semua ni, dia jadi baju Melayu, poket dua depan. Ini adalah budaya pakaian daripada pelbagai bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Tuan-tuan, saya nak sentuh 3 perkara malam ni, mudah-mudah insya-Allah. Yang kedua, tegur juga di mana ni pada kata ulama. Ulama, saya bukan ulama tuan-tuan. Buang kepiah tak larita tu takut dia kata ulama. Pakai baju ni tadi ni, pakai jubah ni tadi ni, pasal ada kuliah maghrib. Dekat-dekat nak pergi kuliah maghrib tu, bukan negeri Pulau Pinang. Mereka telefon, mereka kata, Ustaz, pejabat agama tak nak kuliah malam ni. Alasan yang mereka bagi adalah ceramah Isra' Mi'raj. Alasan yang mereka bagi adalah kerana Ustaz ahli politik. Itulah, saya pegang komunikasi Amanah Negeri Kedah.
Saya Speaker Pemuda Amanah Nasional dan adalah pegang jawatan dalam Parti Amanah Negara. Tapi yang herannya, malam besok kuliah akan disampaikan oleh Ketua Urusan Ulama PAS kawasan di masjid itu. Maknanya apa? Pejabat agama nak beritahu PAS bukan parti politik, PAS adalah NGO dan juga jamaah tabligh. Kan tu tak faham ni. Pejabat agama sahkan malam ni, PAS itu hanya NGO Islam dan dia adalah sebuah gerakan macam gerakan tabligh. Kita tak dibenarkan pasal kita adalah ahli politik, ahli parti politik, pemimpin parti politik. Lepas kita tak benar. Ketua Urusan Ulama sebuah parti politik boleh pasal apa? Kalau nak kata dia ustaz, saya orang panggil ustaz dah sikit-sikit. Nak boleh cakap Arab, insya-Allah saya cakap Arab. Arab faham, Arab cakap Arab, saya faham. Ada yang orang dia Arab cakap Arab, dia tak faham, dia cakap Arab, Arab lagi gitu ya. Cakap macam piramid. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Yang pertama malam ni saya nak bawa tuan-tuan kisah mudah ya. Ada sebuah kisah ada sebuah kitab. Saya duk rajin baca buku ni, kitab ni. Kitab tu lebih kurang 600 muka surat lebih. Tajuk kitab tu Akhbar Al-Mughaffalin wal Hamqa. Akhbar Al-Hamqa wal Mughaffalin. Kisah-kisah tentang Hamqa. Hamqa ni orang bodoh. Wal Mughaffalin dan juga orang yang lagu. Sebuah buku terbaik. Orang Arab kata kitab lah. Melayu ni kitab tu berkaitan dengan agama. Bahasa Arab ni kitab tu kitab apa pun kitab lah. Itu bahasa Arab. Tuan-tuan, dalam kisah ni, dalam banyak-banyak kisah yang dia bawa kisah Johar. Johar ni siapa? Johar ni satu orang Arab, satu orang di kalangan orang Arab. Dia lebih kurang macam Pak Kandiak. Duduk di Baghdad. Tuan-tuan aja dengar Abu Nawas. Bukan Abu Nawas kat kawan YB Steven tu dah. Hak tu Abu Nawas. Hak nama hak betul tu. Nama dia Abu Nawas. Duduk di Baghdad. Seorang lagi nama dia Johar. Ustaz Mujahid baik dah. Cerita Johar ni Ustaz Mujahid baik. Tuan-tuan, Johar ni apa nama cerita Johar ni tuan-tuan? Johar satu hari dia lalu depan rumah orang. Ketika dia lalu tu tiba-tiba hujan turun dengan begitu lebat. Dia pun lari masuk dalam cucuk atap rumah kawan tu. Dia masuk di bawah atap rumah kawan tu. Bila dia masuk dalam rumah kawan tu tanya dia. Minta maaf, Ustaz Mujahid kacau ni. Cerita dia terbalik. Satu hari dia duduk di rumah. Bila dia duduk di rumah, ada orang lalu depan rumahnya. Waktu tu hujan cukup lebat. Orang tu yang lari, dia terpaksa masuk di bawah cucuk atap rumah kawan tu, rumah Johar. Dia masuk duduk depan rumah Johar. Johar keluar, Johar tanya dia. Johar tanya, pasal apa hang lari? Hang tahu tak kata hujan tu rahmat Tuhan? Pasal apa hang lari daripada rahmat? Johar tanya, hujan tu rahmat Tuhan. Dan bila turun hujan, kita kata Alhamdulillah, hari ini bumi kita dicucuri dengan rahmat. Hujan ni rahmat Tuhan. Pasal apa hang lari daripada hujan? Dia tanya, Johar ni tanya. Satu hari yang lain pula, Johar lalu depan rumah kawan tu pula. Dia lalu depan rumah kawan tu, hujan lebat pula. Dia pula lari masuk di bawah cucuk atap rumah kawan tu. Dia masuk, kawan tu kelak-kelak. Lah, dia kata, Syekh Johar, apa khabar? Johar kata, baik. Pasal apa hang lari daripada rahmat? Hujan tu bukankah rahmat? Hanglah bagi tahu kat aku kata hujan tu rahmat. Johar kata, betul, hujan tu adalah rahmat. Tapi sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan, aku tak sanggup untuk pijak rahmat yang jatuh di bawah. Tuan-tuan, hak saya nak cerita kat tuan-tuan apa? Hak ni lah perangai ahli kitab. Perangai para pendeta di kalangan ahli kitab dulu ni, dia pandai ubah. Buat kod mana pun boleh ke dia. Pusing kod mana pun, hak betul dia. Hak munafik hampa, hak salah hampa, hak lawan hampa, hak bantah Mujahid. Hak tu semua. Pusinglah kod mana pun, dia ada hujah. Hak ni lah kelebihan para agamawan. Para agamawan ni dia ada dua keadaan. Sama ada dia betul-betul menjadi agamawan ataupun dia jadi agak-agak gamak-gamak. Hak ni lah tuan-tuan masalah yang sedang kita hadapi pada hari ini. Terutama apabila datang pula para agamawan masuk dalam bidang politik. Orang-orang yang masuk dalam bidang politik, para agamawan, dia bawa imej agama dan nas agama itu dipergunakan sebolehnya, diputar dan dipusing sebolehnya untuk memberikan keuntungan kepada
kelompok yang dia sokong. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap pihak akan menyokong dengan hujah yang tertentu. Dia putakkah, dia pusingkah, dia sipuikah, hujah-hujah untuk menyatakan bahawa kelompok yang benar itu adalah kelompok dia. Hak ni tuan-tuan, masalah yang sedang kita hadapi. Dan hak inilah yang Parti Amanah Negara daripada awal, kita duk sebut daripada awal bahawasanya kita nak melakukan reform, kita nak melakukan tajdid, kita nak melakukan pembaharuan. Sebahagian daripada pembaharuan yang kita nak lakukan itu adalah dalam urusan agama dan dalam urusan bagaimana cara pandang kita terhadap golongan agamawan, sama ada agamawan yang masuk dalam bidang politik ataupun agamawan yang tidak masuk dalam bidang politik. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, kita pernah dengar ayat suci Al-Quranul Karim yang menyebut tentang sekelompok manusia yang mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah mendengar ayat suci Al-Quranul Karim yang menyebut tentang ada sekelompok manusia yang mengambil dan menjadikan para rahib mereka, para agamawan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ayat ini turun yang Allah Ta'ala sebut sebahagian daripada manusia, mereka menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Lalu datang Abdullah bin Salam, dia bertemu dengan Nabi SAW. Dia bagi tahu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku pernah menganut agama tersebut, aku pernah menjadi rahib kepada mereka, dan aku tidak pernah menjadikan aku sebagai Tuhan kepada mereka." Lalu Nabi SAW menyebut, bukankah mereka itu telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Bukankah mereka itu telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan kamu ikut apa yang mereka kata? Maka kata Abdullah bin Salam, ya, itu berlaku di kalangan masyarakat kami. Jawab Nabi SAW, wa tilka ibadatukum iyahum, itulah yang maksudnya ibadah kamu ataupun penyembahan kamu kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang kelompok agamawan ini, mereka kadang-kadang menjual agama dengan ayat yang terlalu sedikit. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka baca ayat suci Al-Quran Karim yang benar dan memberikan keuntungan kepada mereka, mereka menyebut tentang mereka. Tetapi yang untuk menyatakan orang lain munafik, untuk memunafikkan orang, menyesatkan orang, memasukkan orang ke dalam neraka dan lain sebagainya, itu mereka bagi kepada orang lain. Ini masalah kelompok golongan agama yang antara benda awal yang kita telah sebut dalam Parti Amanah Negara melalui satu program uji yang dianjurkan oleh pengarahnya adalah Dr. Mujahid, adalah bagaimana kita perlu untuk reform, untuk melakukan pembaharuan dan tajdid dalam pemikiran umat. Bagaimana kita melihat kepada kelompok agamawan dengan cara yang benar, dengan cara yang betul. Kita tak boleh mentakdiskan, memuliakan, meletak secara wala, membabi buta kepada kelompok ulama. Tak apa, mereka ulama, tak apa, mereka itu adalah golongan yang terpilih, kita ni siapa, kita jauh di belakang dan lain sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya loncat kepada perkara yang kedua yang saya nak sebut. Tuan-tuan, saudara Rafizi Ramli telah mengeluarkan akuan berkanunnya berkaitan dengan pemindahan duit daripada akaun Datuk Seri Najib Tun Razak kepada akaun seorang peguam, dan daripada akaun tersebut disampaikan kepada Datuk Dr. Nasaruddin Mat Isa. Nombor IC 56, nombor IC saya lupa, mari saya apa. Tuan-tuan, isu saya, hak saya nak bawa tuan-tuan, sudut pandang yang saya nak bawa pada malam ini. Ramai orang, kawan-kawan kita di sebelah pihak sana, mereka paling tidak hujah mereka tiga. Dia bukan ahli parti kami. Kita kata bila kena pecat, bila dia keluar, dia ahli semua hidup dan sebagainya, dia bukan pemimpin parti kami. Dua. Yang ketiga, itu adalah urusan antara dia dengan dia. Dan ada lagi yang pilih lebih jauh, mereka kata agama mengajarkan kepada kita. Agama mengajar kepada kita, bukti perlu dibawa oleh orang yang mendakwa. Lalu dibacalah al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hak dengar di bawah dia kata, hebat.
Dia berubah. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kalaulah setiap dakwaan seseorang itu boleh diterima, nescaya orang boleh kata apa yang mereka nak kata. Laqala man qala ma qala. Orang boleh kata apa yang dia nak kata. Lalu Nabi SAW sebut al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Hujjah, bukti, beban pembuktian itu hendaklah dibawa oleh orang yang mendakwa. Wal yaminu 'ala man ankar. Terhadap orang yang dituduh, dia hanya perlu untuk bersumpah. Dia bawa hujah ni. Tuan-tuan, benar tak hujah ini? Hak inilah yang sering disebut oleh para sarjana kita tentang kelompok yang menjulingkan hujah. Dia bagi hujah tu juling. Betul tak hujah ni? Hujah ni betul. Tapi bila orang yang perlu membawa bukti dan bila proses ini adalah proses mahkamah. Proses ini proses mahkamah. Prosesnya apa? Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Apabila berlaku pendakwaan, saudara Rafizi Ramli telah buat satu tuduhan melalui akuan berkanunnya menyebut kata telah berlaku transaksi ini. Okey, kalau kamu tidak, kamu juga perlu untuk saman dia ataupun kamu pun bawa proses ini ke dalam mahkamah. Ketika berada di mahkamah, ketika itulah kaedah ini terpakai. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ketika itu, bukan ketika mana saudara Rafizi sebut, terus kamu baca ayat ini, kamu perlu mendatangkan bukti dan sebagainya. Bukan begitu. Hujahnya adalah hujah ini, al-bayyinatu, kaedah ini adalah ketika mana sudah masuk ke dalam mahkamah. Lalu kita minta tolong lakukan pembersihan. Sebab kita tertanya-tanya lama, tuan-tuan. Dalam isu ini kita tertanya-tanya lama. Bukan hari ini, bukan kemarin dulu, bukan 3 hari lepas, 2014, 2013. Ada orang bertanya tentang daripada mana datang. Anna laka haza, kamu dapat daripada mana ini? Tiba-tiba kita tengok berlaku macam satu perbelanjaan yang cukup mewah. Kita duduk dalam parti pas, kita tahu. Kita duduk dalam parti pas, kita tahu tentang bagaimana kedudukan dalam parti pas tersebut. Apa dia? Saya bukan. Sangka baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kaedah ini bila masuk dalam mahkamah. Sebab itulah kita kata saudara Datuk Dr. Nasaruddin Mak Isa silap yang dengan kaedah perundangan bahawa dan pada ketika itu banyak persoalan-persoalan yang terselit dalam minda kita itu boleh dijawab di dalam mahkamah dan dalam masa yang sama insya-Allah akan menutup isu ini. Jadi tuan-tuan, poin saya bukan tentang SD itu. Poin saya ialah bagaimana penjulingan terhadap hujah itu sering berlaku dalam masyarakat kita. Betul, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, betul. Tapi isunya apa? Isunya adalah kamu perlu bawa ke dalam mahkamah. Siapa yang nak bawa apa semua tu teknikal saya bagi orang ulama dah. Cuma nak sebutnya kita perlu untuk meletakkan hujah pada keadaan dan kedudukan yang sebenar, sebetul dan sewajarnya. Dia tidak boleh kita asal orang kita ni pula tuan-tuan, bila bunyi Arab dia akan berasa macam agama. Dia akan berasa agama. Tuan-tuan pernah dengar ada satu cerita. Anak kecil mengaji di sekolah. Dalam bilik air, mengaji sekolah, ada sekolah kelas 3, kelas 2 ke. Betul lah, sekolah-sekolah rendah dia lah. Sekolah-sekolah taman asuhan dia lah. Dia duduk dalam bilik air, dia menyanyi. Tala'al bahru alaina min thaniyatil wada'i. Pak dia masuk-masuk, pukul sungguh-sungguh. Pukul pak dia main. Pasal apa yang pukul budak sampai tera-tera tu, umur 6 tahun. Dia kata dia baca Quran dalam bilik air. Dia baca Quran, dia kata tala'al badru alaina. Dengar bunyi Arab, dia orang Johor. Tak orang Johor ni. Ada tuan-tuan, dia duk ingat kata hak tu Al-Quranul Karim. Lepas tu bila mak dia kata abang tu bukan dia Quran, tu nasyid. Pak dia pula teriak. Pak dia teriak, depa duk ingat kata pak dia teriak pasal misai. Mak dia kata tak apalah, sudah-sudahlah. Tak apalah, hak tu salah kita tadi ni, tak apalah. Dia kata masalah dia 30 tahun dah aku sembahyang, aku baca tala'al badru alaina. Pak dia bersandul lah.
Dia orang Melayu tu bila dia dengar bunyi Arab sikit, dia nak rasa kata hujah. Jadi hal kedua dia adalah tentang penjulingan isu tersebut. Yang ketiga, saya nak pindah kepada yang ketiga. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita sedang berdebat dengan realiti. Realiti yang tidak boleh berubah. Satu ketetapan sunnatullah, dia tak boleh berubah. Banyak benda sunnatullah ni dalam Al-Quranul Karim, Suratul Ahzab dan juga dalam Suratul Nur, dan ada banyak tempat lagi Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sunnatullah. Dalam agama ini dia ada satu dia panggil syariatullah, syariat Allah. Dan syariat Allah itu ada kaedahnya yang menyebut taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal ahwal. Berubahnya hukum dengan berubahnya keadaan dan masa. Kita kata sebagai contoh tentang syariah, kita bukan menolak pelaksanaan syariah, tapi kita berbicara juga tentang apa yang kita panggil dengan ma'alat. Kita panggil tentang implikasi. Apabila dilaksanakan hukuman dalam keadaan macam ini, apa implikasinya? Kita berbicara juga tentang maqasid, tentang objektif. Kita juga berbicara tentang waqi', tentang realiti. Tak apalah, istilah hari istilah. Biar orang agama apa ya? Betul. Ini semua nak sebut kata kita bukan menolak pelaksanaan syariah. Dia ada satu bahagian yang dia panggil syariatullah, ahkamullah, hukum-hukum Allah. Satu lagi dia panggil sunnatullah. Sunnatullah adalah hukum alam, ketetapan yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Dan Allah Ta'ala sebut walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah dia tak boleh berubah. Hukum alam ini dia tak akan berubah. Hukum alam ini dia berkaitan dengan hukum sebab dan musabab. Tuan-tuan pernah dengar sebagai contohnya kaedah yang pernah disebut oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih. Imam Ibn Taymiyah menyebut seorang pemimpin yang zalim, Allah Ta'ala tak akan bantu dia. Wa in kana mu'minan, walaupun dia orang yang beriman. Satu orang pemimpin yang adil, Allah Ta'ala akan bantu dia walaupun dia bukan orang Islam. Wa in kana kafir, Allah Ta'ala akan bantu. Kenapa? Kerana proses berhukum di kalangan manusia ini ada unsur yang dipanggil dengan unsur sunnatullah, hukum alam. Saya tunjuk contoh kepada tuan-tuan. Di negeri Kedah, dalam satu kawasan, kita tak boleh sebut nama kawasan. Makcik buat apa nama, buat live ni, lepas zaman saya membuat. Ada di satu kawasan, ada dua orang buat benda. Satu Cina, dia bukan Islam, dia Buddha. Dia buat bendang lebih kurang 96 ekar, 96 relung. Satu lagi Tok Imam Muslim, dia orang Melayu, dia buat bendang lebih kurang dalam 18 relung. Setiap tahun hak Cina ni duduk di HPP. Dah ni pasal masuk amanah dah. Di HPP Cina, hak Cina ni tiap tahun jadi duk sempadan belaga petak. Setiap tahun hak Cina ni jadi, sedangkan hak Melayu ni tak jadi. Setiap tahun macam tu. Tuan-tuan, bila kita tengok balik, apakah Allah Ta'ala tak bagi bantuan kepada si Melayu ni, si Muslim ni? Tok Imam pula tuan-tuan, Tok Imam Surau. Pasal apa Allah Ta'ala tak bagi kat dia? Pasal apa? Pasal dia tidak ikut hukum alam, sunnatullah. Kawan ni, yang Cina ni, dia bangun pukul 6 pagi, dia bangun pukul 5.30 pagi, dia makan pulut apa semua lebih kurang 6.30 pagi, dia sudah ada di Padang, pukul 2 petang baru dia balik ke rumah. Kawan hak Melayu ni tuan-tuan, lepas sembahyang subuh, dia wirid pendek sikit, pas semua orang pakat balik, dia baca surah Waqi'ah. Pasal apa dia baca surah Waqi'ah? Dia nak qiyam. Iza waqa'atil waqi'ah, laisa li waqa'atiha. Baca habis. Baca tu, dia tidur sat, nak ambil tenaga. Jaga-jaga tengok 9.30. Balik, singgah kedai kopi. Buka sinar depan tulis amanah berpeluang cerah. Dia kata celakui surah apa ni? Dia ceramah tang tu pula. 12 suku barulah isteri dia telefon, "Bang Ji oi, cucu duduk di pasti tu tapi ambil lagi." Kelang kabut ambil cucu. Pukul 1 barulah bubuh sorban apa nama untuk turun ke bendang. Nak sampai pukul 1. Dia kata petang-petang ni pula pi. Petang tu pula mesyuarat pinggan mangkuk. Tak pi pula. Tuan-tuan, dia tak buat ikut hukum alam. Dia tidak berusaha. Allah Ta'ala tak akan bantu.
Unsur sunnatullah ni adalah unsur yang cukup penting. Sunnatullah, kita duduk dalam realiti kepelbagaian, perbezaan pandangan. Allah Ta'ala kata, kalau kita semua, Islam sebut, kalau kita semua ni jenis satu otak, semua jenis kaki lolak belakang, tak mungkin itu berlaku. Demikian Allah Ta'ala kata, ada kalau satu tempat tu, kalau semua ahli ibadah belakang, Allah, Nabi SAW kata, nescaya Allah akan memusnahkan penduduk tempat itu. Pasal apa? Allah Ta'ala datang orang lain yang melakukan kesalahan, lalu mereka bertaubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Hukum sunnatullah, hukum alam ini tuan-tuan, antaranya adalah realiti kepelbagaian. Pelbagai. Ada orang berfikir macam tu, ada orang berfikir macam ni, dan sebagainya. Masalah berlaku di kalangan parti agama. Yang satu lagi, apabila mereka menolak usaha. Orang tanya pasal apa malam ni duk kata agak faham, Kak UMNO tak kata lagi. Satu, Faiz dah kata lah. Dua, untuk pada bilik tidur UMNO. Orang satu lah kata. Pasal kita nak penjara UMNO dan PAS. Ya, tuan-tuan. Tadi kita sebut, kita kata kita nak bagi UMNO PIN, dalam bahasa yang sama, tukar UMNO juga PIN, tukar UMNO bersama. Tak kata tuan tak boleh lagi. Ini tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, sebahagian orang memikirkan tentang sunnatullah. Mereka tak fikir tentang sunnatullah. Mereka berbicara tentang hitam dan putih. Mereka tidak tahu bahawa dalam kehidupan ini ada pelbagai warna yang lain. Ada warna hijau. Warna hijau mereka tak apa nak bahas. Mereka kira hitam, putih, syurga, neraka. Ya, tidak. Mereka tahu dua patah perkataan. Tuan-tuan tengok ucapan Ketua Pemuda Kelantan sebagai contoh dalam muktamar. Saya tengok cerita dia ni awak yang dia macam ni. Dia hidup di Kongo ke dia hidup di mana? Hidup di Kongo ke di mana ni? Dia tidak menerima realiti tentang kewujudan kita ini dan yang pelbagai, bahkan pelbagai pemikiran dan sebagainya, kerana itu adalah sunnatullah. Ini sebahagian daripada orang-orang politik kita mula mari dengan pemikiran kuku besi dalam pemikiran. Mesti ikut aku, tak ikut aku nescaya kamu sesat, kamu munafik dan sebagainya. Masuk dalam isu 355. Berapa? 2 tahun tuan-tuan yang menyebabkan Masjid Sembilan tu. Berapa orang main duk kata ni masjid ikut dia tuan-tuan. Dari tuan-tuan, ibu ayah sekalian, saya tak tahu ibu ayah sekalian. Kalau ibu ayah sekalian tolak, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, tuan-tuan ni masjid ikut dia ni. Tang nu munafik, tang nu nak tanam jerat Cina, tang nu kafir, tang nu pok-pok tentera Ahzab, tentu 2 tahun masuk dalam tuan-tuan. Tiba-tiba selepas speaker pula tak benar untuk dibahaskan, maka tuan-tuan kan permainan akidah di kalangan umat. Berkata masjid pakat kata dan sebagainya. 2 tahun luka umat ini terus ditoreh dan ditoreh. Orang dituduh macam-macam dan sebagainya. Tiba-tiba penutupnya adalah dengan ini saya membentangkan dan perbahasan dibawa ke ceramah yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, panjang lebar tuan-tuan. Ustaz kita, dia tak bagi panggil ulama', tak panggil ustaz. Jadi tuan-tuan, sebelum tu saya umumkan di atas pentas ni kehadiran YB Steven C ahli Parlimen Mukim Tajam, dan juga YB Jahid ahli Parlimen Balik Buntan merangkap pengurusi amanah negeri Pulau Pinang. Jadi tuan-tuan, di sini ada satu pengumuman pada 23 bulan 4 bersama Datuk Paduka Husam Musa di Kampung Paya Cross Street. Kita buat santai petang pada pukul 5 petang di Kampung Paya pada 23 hari bulan 4. Dan pada maghribnya itu kuliah bersama Datuk Paduka Husam Musa juga di Masjid Sembilang Seberang Jaya. Dan selepas maghrib Datuk Paduka Husam Musa akan ke Air Melintas Besar bersama-sama dengan Tun ceramah di sana pada 23 hari bulan 4 2016 hari Ahad. Sekali lagi pada 11 petang jam 5 petang di Kampung Paya Cross Street, kuliah maghrib di Masjid Sembilang dan malam bersama Tun Dr. Mahathir di Air Melintas Besar. Jadi tuan-tuan, saya serah mic ini
kepada saudara Nasib Kedah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Musyid Majlis, yang saya hormati pengurusi Parti Amanah Negara Negeri Pulau Pinang, Datuk Mujahid Merangkap Ahli Parlimen Paribunta, pengurusi Saudara Mazuki daripada pengurusi Pulau Pinang, Saudara Dr. Zaidi selaku Ketua Parti Amanah Kawasan Matang Pau, Ketua Pemuda Parti Amanah Kawasan Matang Negeri Pulau Pinang, Ketua Pemuda Parti Amanah Kawasan Matang Pau, seluruh legend kuasanya, YB Sim daripada Bukit Tajam, dan yang berada di belakang, dan juga pimpinan-pimpinan kawasan yang sudah hadir pada malam ini, dan juga seluruh penduduk, sahabat-sahabat daripada Bersatu PKR DAP. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, tadi penganjur kata saya 2 minit saja. Saya ramai sangat penceramah di belakang. Saya diperuntukkan 2 minit saja waktu padat, dan juga berikan sedikit ceramah kepada tuan-tuan berkenaan isu-isu yang berlaku dalam negara. Tuan-tuan, pemuda lebih kurang daripada 30 juta rakyat Malaysia sekarang ni, di antara 45%-nya golongan muda ni, hampir bersamaan dengan 4 juta rakyat Malaysia daripada golongan anak muda tak mengundi, tak daftar mengundi. Kalau tuan-tuan main beribu pun, kalau tak daftar mengundi, tak menang. Kalau tak daftar mengundi, tak menang. Tidak guna kita ceramah himpun ribu-ribu, tapi tak ada satu pun pergerakan untuk tarik golongan anak muda ini untuk mendaftar mengundi bagi mengubah kerajaan persekutuan pada PAU 14. Kenapa golongan anak muda ini tak mau mengundi? Tuan-tuan mungkin tanya saya, tanya diri sendiri, tanya keluarga, tanya pimpinan, tanya kepada semua seluruh masyarakat. Kenapa golongan anak ini? Yang pertama, meluat dah perangai PAH. Betul? Yang kedua, meluat dekat Najib dengan Rosmah. Golongan ini ambil keputusan, orang yang bertelingkah, orang yang dia pertama ambil tahu. Baik aku hidup macam ni, yang bawa tesinya, yang duduk di kampung Belalu, anak Belalu, bawa kutip sekerak, anak kutip sekerak, tak sekolah pun tak apa, dia kata. Tak mengundi pun tak apa. Kalau mengundi, dia naik sama juga. Sakit kalau pakatan naik, sama juga. Kita tengok dulu masa PAS menang Negeri Kedah, sama juga. Inilah menyebabkan kita nak turun ke Padang bagi tahu penerangan pada dia orang. Ada golongan yang berfikiran antara kiri dan kanan tak mengundi. Sebab apa tak mengundi? Sama aja. Kali ni aku nak rekod, hang daripada mana dulu? Aku PAH, pernah mengundi PAH. Kali ni pasal apa tak mengundi? Tengok tu nampak pening. Nampak pening. Tapi golongan inilah saudara, golongan yang kecewa. Tetapi pendekatan golongan anak muda kena beri kesedaran. Kena bagi tahu pada golongan anak muda, seandainya anak muda tak bangkit pada PAU 14, tak daftar mengundi, kerajaan persekutuan itu masih lagi berada di tangan Barisan Nasional. Suka ataupun tidak, kamu tetap harus bersama Pakatan Harapan. Saudara, anak-anak muda yang bangkit, yang baru bangkit ini adalah golongan orang
kita. Mereka nak seperti orang lain. Mereka nak menjadi kaya. Mereka nak kerja yang baik. Walaupun daripada golongan ini, saudara, ada yang tidak berpendidikan tinggi, ada yang berpendidikan rendah, tetapi golongan inilah harus dibantu supaya anak muda ini membantu dalam Pakatan Harapan bagi mengatakan pada PAU 14. Saudara, saya orang muda, umur baru 27 tahun. Nak diperbandingkan dengan Datuk Datuk Mujahid dengan Ustaz Wan. Saya masih muda, nampak janggut, nampak berbau. P27 ikut suka saya lah. Saya nak cakap apa tuan-tuan bukan tahu. Saya berceramah baru ni, saudara, di di Kelantan. Saya cukup pelik dengan budaya politik Kelantan. Saya cuba berada di Kelantan. Tuan-tuan tahu, ahli amanah di Kelantan lah yang paling ramai berbanding seluruh Malaysia. Ini tempat Tok Guru, tempat timbalan menteri kesayangan tuan-tuan Datuk Ni'amah. Dia timbalan menteri besar. Dia seluruh ceramah berkenaan masalah UMNO Barisan Nasional Merintah. Keseluruhannya, saudara, hentam pen amanah. Dia hentam amanah. Seperti dia kata amanah ni merintah, saudara. Kalau dia kata kita pengkhianat, saya berani kata, kami yang berada dalam amanah pada golongan pengkhianat, tetapi adalah golongan yang membawa legasi perjuangan Allah yarham Tuan Guru ni Aziz. Saya boleh bagi tahu pada saudara, saya serah borang pada Tuan Guru. Aisyah serah borang pada Tuan Guru. Ebi Abadi serah borang pada Tuan Guru. Osman serah borang pada Tuan Guru. Bob Lokman serah borang pada Tuan Guru. Di antara 5 artis yang berada dalam dunia politik, saudara, 4 berada dalam Pakatan Harapan, tinggal 1 duduk dalam PAS. Tinggal 1. Kami Tok Allah Tok Guru tolong bayar. Dia hidup dalam PAS. Lillahi ta'ala kami abang. Tetapi apabila berlaku di dalam muktamar pengkhianatan yang diawakan membawa ajaran Islam tadi, saudara, kami nampak ini pelencongan yang dibuat pada pemimpin-pemimpin yang buat kerja untuk rakyat, yang naikkan isu rakyat. Kami sama-sama berbincang, kita akan berada dalam parti amanah. Kita akan bawa pada delegasi Tok Guru, kita akan berjuang sebahagian daripada ajaran Islam. Tuan-tuan kata amanah ini ada setengah daripada PAS. Saya tahu daripada orang-orang PAS yang berada di belakang. Saya tak mau lawan pada ahli-ahli PAS bawahan. Saya lawan daripada parti PAS, pemimpin-pemimpin yang korup, yang hanya pandai cakap, tetapi sangat Islam itu sendiri, saudara. Di Malaysia, kalau kita buat satu demonstrasi lawan rasuah, lawan ketirisan wang rakyat, lawan penyelewengan, yang turun-turun di muka-muka ni, mana golongan ulama sepatutnya orang yang bercakap soal Islam ni, saudara, ia harus ke depan. Yang nampak pergi balik Ustaz Wan, Ustaz Mujahid, yang lain-lain hanya bercakap soal Islam, nak bandingkan, saudara, orang Islam di Malaysia nak dibanding orang yang bukan Islam di Korea Utara. Nak banding dengan Malaysia, jauh dia lebih kurang 400 juta nautika daripada segi akhlaknya. Jauh berbeza. Kalau di sini, saudara, Islamnya membawa habis nama pendatang dia akan keluar. Lepas tu keluar anjing, baru ni keluar pewak, Ikan. hari ni keluar apa tau. Saudara, kalau di Korea, orang Korea lalu kot raya, kura lalu lintah pada dia ambil kura pergi ke seberang jalan. Di Malaysia, kura lintah jalan, langgak mampu buang. Betul atau tidak? Tak mana akhlak Islam. Nak dibandingkan dengan Korea, Korea walaupun bukan Islam, tetapi, saudara, dia menjalankan akhlak Islam yang berakhlak yang ada buat.
Indonesia kita tidak ada pun eksperimen ataupun kita buat masalah kajian sosial buat berkenaan dengan penerimaan Islam, penerimaan bukan Islam. Sebab apa? Permainan isu agama ekstremis cukup banyak yang berlaku dalam negara. Sampai rakyat Malaysia sendiri walaupun dia ta'lim, dia pegang satu perkara. Dia pegang hudud. Dia pegang RUU 355. Tu pun dia kata hudud dah RUU 355. Saya bukan nak cakap soal mereka itu bijak pandai dalam agama. Tak. Saya bukan alim ulama. Tetapi saya seorang insan humanity. Dalam perkara-perkara membuat satu gerak kerja Islam ini saudara, pegang kepada insan itu sendiri. Itulah gerak kerja Islam. Arwah Tok Guru kata nak jalankan gerak kerja Islam, artis cara artis. Artis masuk pah, tak payah pakai jubah, tak payah pakai serban. Islam bukan duduk dalam jubah. Islam bukan duduk serban. Islam duduk dekat hati. Anak ceramah pakai surat jin ke anak apa, ni kita duduk dalam pah, dia tukar kita pakai jubah. Ini yang mentaliti di dalam negara sekarang. Sebab ini yang berlaku. Kalau kita contoh pada Finland. Tetapi akhlak yang mereka tunjuk dengan ekonomi rasuah zero. Nak berbanding dengan Malaysia. Baru ni saya bulan PAH saya buat perbentangan di National University of Singapore di bawah pemikiran dalam tu dia boleh cakap bahasa Melayu ataupun bahasa orang putih. Jadi saya bagi alasan, saya kata saya kena menggunakan bahasa ibunda saya iaitu Melayu. Sebab saya tak boleh bahasa orang putih semua. Jadi nasib baik sahabat-sahabat kita di sana yang belajar di situ bantu kita. Bantu saya membuat translation. Daripada Indonesia buat perbentangan berkenaan percakapan Jokowi. Bagaimana Komisi Indonesia boleh turun dan mata wang Indonesia naik di zaman pemerintahan Jokowi. Datang daripada China buat perbentangan cakap bahasa Cina, langsung aku tak faham. Jadi aku tak faham. Sebab aku tak faham, dia susang sampai kurang 30 minit aku nak dengar. Yang lain-lain semua pihak yang student daripada China, student daripada Singapura, dia cakap Cina, orang faham lah. Tapi yang saya faham, dia ceritakan masalah kemiskinan di sana. Sebab saya membuat bentangan rakyat miskin di Malaysia, di mana perbandingan di antara negara-negara luar. Saya bawa isu kawasan saya. Dalam gerak kerja kawasan saya menggerakkan dalam soal kebajikan. Jadi saya dijemput khas. Ni bulan sebelum puasa ni, nak mereka jemput lagi sekali untuk, tapi di bawah NGO. Tak boleh guna nama parti, takut tak boleh masuk pula Singapura. Untuk perbentangan pada orang Melayu Islam di sana. Orang Islam tak tahu nak bayar zakat kat mana. Tak ada orang miskin. Ada orang Melayu. Lebih kurang 400,000 orang. Walaupun minoriti saudara, tetapi mereka dijaga dengan baik. Pada orang Melayu di Singapura. Saya tanya macam mana pemerintahan di sini? Adakah ada ekstrim keagamaan dan sebagainya? Di sini dia kata tidak ada. Dia jaga keseluruhan. Balik main Malaysia, Presiden PAH kata jangan jadi macam Singapura. Cina mentah. Jangan jadi macam Pulau Pinang. Cina mentah. Dia lupa sukun Melayu. Saudara, isu perkauman ini dah orang Melayu, orang Cina, orang ini dicucuk daripada golongan oleh pemimpin UMNO yang PAS juga sekarang, dan saya berani kata PAS tidak seperti dahulu. Kalau mereka kata PAS lawan UMNO 60 UMNO, kali masuk tahun ini ialah kali yang ke-65. 64 tahun lawan UMNO Barisan Nasional, masuk ke tahun 65 UMNO. Saya nak tanya orang-orang PAS yang
yang berada di ujung dalam pagar, yang atas pokok, bawah pokok. Tolong bagi kenyataan ataupun kenyataan bertulis, blog dan sebagainya. Kat mana Presiden PAS buat kenyataan lawan Najib ada? Aku nak balik sekarang. Tunjuk pada saya. Yang saya nampak kenyataan hari ini, saudara. Tunggu Presiden PAS sendiri kata, kalau kita tidak bertanding di tempat itu bertanding bersama dengan Barisan Nasional, saya minta kita orang PAS pangkah hak Barisan Nasional. Ada tak Presiden? Kita tanya ni pembangkang kan kerajaan? Dia kata pembangkang. Kalau pembangkang hang sokong Barisan Nasional buat apa? Saudara, ini yang nampak pergabungan yang tak nampak. Hak bawah-bawah ni pakat duk jadi nangoi. Kita sama ulama, kita jangan ulama, kita jangan lawan ulama, kita kena sokong Islam. Saudara, Islam bukan Islam duduk kat diri kita. Pandai bawa Islam, kalau duduk dalam parti tak sembahyang, tak pun syurga. Lebih jumpa Mu'tasim, mana Mu'tasim diangkat sebagai ulama. Saudara, saya bukan tak menyentuh riba. Cuma saya nak bagi tahu pada saudara, kalau PIU 14 yang undi PAH juga, yang UMNO yang 14 depa menang, JST tetap 6%, dan seandainya menang lagi PIU 14, apa desas-desas JST akan dinaikkan hingga ke 9% dinaikkan hingga ke 2%. Hak mana yang mengenai UMNO Barisan Nasional? Sebab malam ni tuan-tuan marah kalian, kenapa saya mohon keluar PAH. Yang mana duduk dalam UMNO, silakan keluar UMNO. Tak suka amanah, masuk PKR. Tak suka PKR, masuk DAP. Kalau semua parti tak suka, tak payah masuk ahli. Hari ini saya tak ajak tuan-tuan masuk ahli, tak masuk ahli tak apa. Yang penting undi. Niat dalam tu sahaja aku tolak PAS dan juga Barisan Nasional kerana Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, tadi kata 2 minit, ni suruh tambah 10 minit. Kata penganjur dah, ni pun semua panggil jadi lah. Jadi kemarin cakap ni, saya kata wartawan tanya bila, saya kata video dah terang-terang nampak Pak Negeri kita main hak lain-lain tu bagi kat UMNO Barisan Nasional. Betul, itu dong ngangau apa lagi, masuk amanah lah. Masuk. Saudara, lingkup orang Cina, YBC ni orang Cina. Yang Popi marah orang Cina pasal apa? Kenapa tak tanya kenapa semua ni, kenapa kita kena orang Melayu? Islam menajak tu saudara. Islam tak, kita kena jaga semua kaum, betul atau tidak? Sebab kita menghormati agama lain. Laku kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku. Yang kita nak ikut cara PAS, cara UMNO pasal apa? Mengikut cara pada Melayu. Habis kalau Melayu kalah PIU 14, Cina main tak Malaysia. Hang belajar main kau mana pelambagan? Sebab tu saya kata permainan asobiah isu Melayu ini saudara, dekat PIU 14 peluru nuklear paling utama pada Barisan Nasional. Yang kedua, bukan kepada pengundi-undi. Kita buatlah kerja sebagai macam mana pun, dia ambil masa dalam sekali kontena berat, dia bawa 2 beg undi, wang dalam tu
Gelam RM500. Hak ketua bahagian bagi berapa? Aku boleh RM500. Hang dapat berapa? Aku dapat RM1,000. Kali ni kita pangkah BN lagi. Hang menang lagi BN, naik pula GST pakat duk ngata. Teruk dah kita, teruk dah. Dia dekat nak pilihan raya, habis pilihan raya, baru dia mungut. Tuan-tuan, saya tahu hak dia kalau boleh pejamkan mata bagi kita bukan tamak saudara, kita nak turunkan pemimpin yang jahat, yang berkotak-katakan rakyat, yang kenakan cukai yang tinggi pada rakyat, yang membuatkan saudara-saudara sekalian merungut. Dulu RM50 boleh bawa 2 tangan, sekarang 1 tangan. Memang ringan beban. Dulu beli banyak, beban berat. Sekarang RM50 biji je. Betul tak kak? Beli sayur sawi, ikan menung, ikan kayu, udah RM50 kan? Letak dalam tiap air tak sampai seminggu. Tak pula anak ramai. Kalau tuan-tuan duduk di kawasan golongan keluarga daripada penoreh-penoreh getah ni saudara, bergaji 700 ke bawah, bersamaan dengan sewa rumah di Pulau Pinang. Di kawasan saya 700, anak 8. Kerja dia menoreh getah, buat anak. Menoreh getah, buat anak. Kerajaan umum kata orang kampung kena buat 4 kali kerja. Banyak kerja tak mana peluang pekerjaan tak ada. Betul paling pada terak kawasan pedalaman Kelang tak ada. Peluang pekerjaan tak ada. Anak dah nak mengumpul nak buat apa malam. Malam ni pukul 7 out tu. Duduk di rumah buat satu dangau. Duduk lepak awal. Bagaimana nak ubah minda rakyat Malaysia? Main nak pilihan raya, tak payah bagi duit tu petang tu, pakat buat kerja dalam barisan ni sekarang. Saya bukan nak mengatakan ujian nak minum ke apa ke, saya tak marah sebab tu undi kita. Tapi kena fikir ambil sendiri lah. Cuma saya kata daripada segi peluang pekerjaan, daripada segi pendapatan, tuan-tuan mungkin terkejut kalau saya pernah ikut saya di kawasan Syed dengan sahabat-sahabat dia, dengan ahli jatan kuasa kawasan sini. Saya bawa dia masuk di kawasan rumah buluh. Pintu pun tak ada. Anak 7. Pintu tak ada. Apa fikir ambil sendirilah. Dan seorang hamba Allah, gaji dia RM400 sebulan. RM400 bagi kakak RM400 pitisku habis. Dia RM400 ambil upah dengan menoreh getah. Sebab tu saudara, kawasan-kawasan pedalaman kami cara dengan amanah saudara seperti Gerilang. Tuan-tuan sini boleh berhimpun cara ramai. Hak di kawasan saya nak tarik muka ampun. Oh dunia duk tak dah pokok. Takut nak keluar. Dia suruh tambah lagi 10 minit. Balik tu saudara. Balik orang tanya, hampir ceramah amanah ke semalam? Tak mati ikut ke siapa nak tanam? Dia tanya macam tu. Sebab tu dia bilang, orang amanah kalau meninggal orang PAS tak main, UMNO tak main. Dulu UMNO tak pi. Dulu UMNO buat Nuri tak boleh duduk sendiri. Kalau amanah dia kena balik. Sebab tu saya kata amanah daripada bawa kami mana PAS dulu berjuang waktu zaman untuk yang ceramah di Melaka. Sekali dengan Allah yang main dengar ceramah lebih kurang 12 orang termasuk. Sebab tu saya kata amanah macam itulah sekarang. Tetapi apabila kita bergabung bersama dengan satu
kita akan lebih kuat pada PU14. Kita akan lawan. Saudara, sebelum saya mengundurkan diri daripada sahabat kita, dia suruh saya menyanyi. Saya tengah hari malam ni suruh saya menyanyi lagi. Saya bukan kat mana, suara memang tak sedap, tapi kalau dengar kat UMNO biar biar pergi kata ganti walau suka tolak dalam undi. Kalau sokong puak-puak ini lagi, biarlah rakyat akan mati. Ketua dengan GST bagak bangkit lagi. Boleh ke tidak? Soal tak sedap. Boleh tuan. Untuk sekali lagi, untuk bernyanyi dalam bilik ayat yang ini saya bagi tuan, untuk kita sama-sama membawa isyadiah ke dalam diri kita. Aduhai malang si miskin, ada orang ambil upah membasuh kain, menerima hati miskin, kerja pagi siang menteri rasuah tak pernah dikomplain, tidurnya malam dekat mengundi, lepas mengundi ada GST. Jadi menteri orang Melayu kena tipu lagi, ulang lagi sekali, orang Melayu kena tipu lagi. Sebab tu saudara, orang Melayu, orang Cina banyak kuat, kita sama-sama lawan Barisan Nasional. Lawan Cina, lawan Cina jahat, kita lawan India jahat. Duduk sama dengan kita lawan UMNO, kita lawan tetap tapi sekian. Terima kasih diucapkan kepada saudara yang awak tuan-tuan. Boleh menyanyi sekali. Awal lepas ni kita jumpa itu dalam ramah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya menjemput Tuan Haji Mazuki, ini memohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk kami pemuda amanah Permata Ampau untuk kita gunakan kita kerja menjelang pilihan raya umum ke-14. Jadi saya minta seluruh hadirin yang hadir pada malam ini. Kita teruskan majlis kita dengan ucapan pidato Tuan Ibu Bupati Pribumi Bersatu Pulau Pinang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah majlis, saya kasihi Dr. Mujahid, pengurusi amanah di Jim, rakan-rakan daripada menganjurkan Polri. Saya ingin bercakap ikan kawan kesediaan harus datang daripada rakyat. Rakyat terpaksa membayar GST semata-mata nak mendominasi dan mendukung perjuangan UMNO dan Barisan Nasional. Kita kena faham dari peringkat awal sebelum adanya GST ini pun kita dah kena bohong.
Bohong macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Bohong yang kononnya kalau GST ini diimplement, harga barang akan jatuh. Betul tak betul tuan-tuan dan puan-puan? Ini bukan saya cakap. Ini Menteri UMNO Barisan Nasional yang bercakap. Maka akhirnya beban yang ditanggung oleh rakyat ini hari memberi kesan yang begitu buruk, terutama kepada orang-orang Melayu, tuan-tuan. Kerana orang-orang Melayu ni terlalu mudah, Bang, boleh tengok Ustaz? terlalu mudah tipu ketak-katik kan. Dia minum air Ustaz. Betul kata Leman tadi. Bagi dia panggil apa? Ketum. Bagi ayat ketum tu buat kerja. Kita mahu Melayu yang lebih baik. Yang lebih baik adalah Melayu yang berani menentang kemungkaran. Melayu yang berani mempertahankan negara ini. Melayu yang berani mati jati diri yang kuat kerana negara Malaysia ini, tuan-tuan. Bukan seperti yang ada sekarang ini. Sampai dunia meletakkan bahawa Malaysia ini sebuah negara kleptokrasi. Apa dia? Tuan-tuan dan puan tahu kleptokrasi? Kleptokrasi ini dalam istilahnya, klepto itu adalah pencuri. Sebuah negara yang dipimpin oleh pencuri, penyamun, perombak. Maka kita bertanggungjawab untuk menyingkirkan penyamun, pencuri dan perombak. Bukannya kita nak bercakap soal sentimen agama. Apa penting dalam perjuangan sesuatu kalau negara ini hancur? Tadi Datuk Mujahid sebut dekat saya, bila kenyataan yang keluar daripada Presiden PAS, undi UMNO, undi PAS. Saya tanya dekat Datuk Mujahid, betul tak statement ni? Duk viral dalam, kita pun kadang-kadang kena ambil juga kenyataan ni betul tak betul. Tetapi yang mengejutkan saya, orang yang sama juga dulu mengkafirkan UMNO. Orang yang sama juga mengatakan UMNO itu munafik. Maknanya orang yang sama juga minta supaya undi UMNO, tuan-tuan dan puan. Ini perjuangan apa ni? Kita berada dalam satu barisan ini hari. Saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan-puan, kita lupa semua soal kepartian. Bersatu kita letak soal kepartian sebelah, DAP letak soal kepartian sebelah, Amanah letak soal kepartian sebelah. Begitu juga dengan keadilan. Yang kita letak sekarang ini adalah untuk menyelamatkan negara Malaysia yang kita cintai ini, tuan-tuan dan puan-puan. 20 minit lagi, tinggal setengah jam lagi ni. Dua tak cakap ni. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, Parti Pribumi ini diwujudkan bukan kerana kita suka-suka. Bukan kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, bersama dengan Datuk Seri Mukhlis menubuhkan parti ini semata-mata kerana ingin mengejar jawatan. Bukan semata-mata ingin meletak kepentingan peribadi itu melebihi segalanya. Kita lihat bagaimana puak-puak ini membuat andaian. Kononnya parti ini nak buka ruang bagi Datuk Seri Mukhlis menjadi timbalan Perdana Menteri. Besok dengar kata Lim Kit Siang nak jadi timbalan Perdana Menteri. Entah besok lusa pula Dr. Mujahid pula nak jadi timbalan Perdana Menteri. Ini semua adalah andaian demi andaian. Apa yang Pakatan Harapan lakukan ini hari, tuan-tuan dan puan-puan, kita mengadakan satu memorandum understanding antara kita.
understanding kita ini adalah satu, kita meletakkan manifesto dalam perjuangan kita bersama. Kita meletakkan bahawa negara kita ini sebagai sebuah negara Islam. Kita meletakkan bahasa Melayu itu sebagai bahasa rasmi. Kita meletakkan bahawa kedaulatan raja, sultan, segala-galanya yang ada dalam rukun negara itu adalah manifesto kita. Dan yang paling besar sekali, kita akan bertanding dalam satu logo dan satu nama Pakatan Harapan untuk jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional kita. Tunggu apa lagi? Saya nak buat macam mana? Kita duk tunggu mereka. Kita runding dengan PAS. Ayo bersama dengan Pakatan Harapan. Kita jatuhkan BN. Kita jatuhkan UMNO. Ini masa peluang dan ketikanya. Kita dah ada semua kemahiran untuk mentadbir negara ini. Saya yakin dengan adanya Tun Dr. Mahathir Mohamad, dengan adanya Tan Sri Muhyiddin Yassin, dengan adanya rakan-rakan dalam Pakatan Harapan yang pernah menjawat jawatan sebagai ahli parlimen, mereka mampu untuk merubah negara Malaysia ini. Sebab itu dalam perjuangan kita yang paling pertama sekali, kepentingan rakyat itu kita utamakan. Tun Dr. Mahathir menegaskan, kalau Pakatan Harapan menang, janji beliau GST akan kita hapuskan beransur-ansur. Ini perjuangan kita. Karena kita tahu ini 6% walaupun kecil, tapi bebannya minyak masak yang dulu kita beli berapa ringgit dah naik sampai berbelas ringgit sekarang. Dalam masa berbulan. Saya bukan kaki di marketnya. Tapi bila dengar orang cerita, saya tak percaya. Saya tengok ikan kembung, kalau kita panggil ikan temenu, sampai RM20 sekilo. RM20 sekilo, tuan-tuan bayangkan. Ikan temenu ni dulu ni, orang yang anak ramai yang macam Leman kata tu, beli untuk anak-anak. Tetapi ini hari harganya meletakkan bahawa seolah-olah ikan temenu itu berada dalam pasaran untuk orang menengah dan ke atas. Jadi bagaimana kehidupan rakyat dapat diubah? Tuan-tuan perempuan tahu pasal apa ikan temenung ni naik harga? Tahu pasal apa? Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, kebanyakan ikan yang kita tangkap dalam Malaysia ni kita hantar pergi ke Thailand. Daripada Thailand dia bawa masuk ke dalam Malaysia. Kalau dulu duit kita RM1 dengan duit mereka 1.10. Betul tak betul? Lah ni duit kita 7 kupang, duit mereka 10. Kalau dengar menteri kata, wah ekonomi negara bagus, duit dolar jatuh kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi bagaimana mereka katakan global ekonomi itu jatuh, padahal negara Thailand bagus, negara Singapura bagus, negara Indonesia bagus, cuma Malaysia yang jatuh bergudung. Kerana luar sudah melihat negara kita ini bukan sebuah negara yang jujur dan ikhlas. Negara kita ini dipimpin oleh seorang yang bernama Najib dan Rosmah. Dan saya yakin pada PRU 14 ini, dengan gabungan yang ada dalam Pakatan Harapan, semua kaum yang ada dalam Pakatan Harapan, kita akan mempertahankan negara Malaysia. Dan saya yakin tuan-tuan dan perempuan dapat memberi undi kepada Pakatan Harapan dalam PRU 14. Yakinlah inilah peluang kita yang terakhir untuk menyelamatkan negara kita dan menjaminkan anak cucu kita. Kerana kalau kita terlepas peluang yang ada ini, jangan ingat kita akan senang di bumi sendiri. Sudahlah Melayu kalah dalam segala-gala persaingan. Kita masih membelu tongkat untuk kita nak berdiri. Jadi dengan adanya Pakatan Harapan ini,
dengan adanya Parti Pribumi ini, saya yakin bahawa kebenangan akan berpihak kepada kita semua. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Ada 20 minit lagi ya. Ini ada 2 penceramah kita lagi. Saya mohon ampun dan maaf, masa terlalu suntuk. InsyaAllah lepas ni jangan duk panggil ramai-ramai sangat lah. Tak boleh nak olah lah kita, berletih nak menjerit. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Saya menyerulah kepada tuan-tuan dan perempuan, berilah sokongan kepada kami. Tidak ada yang lebih, hanyalah semata-mata untuk kita nak menyelamatkan negara Malaysia yang kita cintai. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang paling sempoi saya kena sebut hari ini ialah penduduk-penduduk tempatan yang hadir malam ini dalam ceramah muda. Susah kira sangat kami atas ni, tak ada apa lah. Kerja kami ni, kami pusing satu Malaya, berjalan nak bagi tahu ke orang, senang aja. PRU yang ke-14 ni kita pakat-pakat kalih bukan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang kena kekal. Pakat kalih di Putrajaya, insya-Allah Pakatan Harapan akan menjadi kerajaan yang menanti. Baik, tuan-tuan akan kata lagu mana boleh jadi macam ni? UMNO susah kita nak lawan, Ustaz. Barisan Nasional macam mana kita nak lawan? Dia ada macam-macam. Dia ada TV, dia ada radio, dia ada semua dia lah. Saya nak jawab senang aja, tuan-tuan. Bila dah tiba masa dia, bawalah apa pun. Dan saya nak bagi senario, contohnya lah. Dulu kami ni amanah. Duduk dalam mana? Parti mana? Orang ingat lagi dah nama parti tu? Ni hari ni yang orang duk cerita pasal PAS ni baik dengan UMNO, kami dah tahu 2 tahun sudah lah. Bukan hari ni. Sebab itulah Tuan Haji Mat Sabu dengan rakan-rakan termasuk saya, kami tinggal PAS awal-awal lagi sebab kami tahu dah benda ni. Hari ni dalam Bingguan Malaysia, dalam wawancara, bila ditanya kepada Presiden PAS, kalau Parti Bersatu ni, Saudara Marzuki punya parti ni, adakah ini akan bagi satu kekuatan pada orang Melayu kerana ada parti Melayu yang boleh disokong oleh orang Melayu dalam Pakatan Harapan? Apa Presiden PAS jawab? Orang Melayu tak ada pilihan lain, melainkan kalau nak Melayu selamat, mesti sama ada sokong UMNO ataupun sokong. Clear lah, apa lagi yang pada tunggu? Tak erti lagi ke? Maknanya dia bagi tahu kat kita, apa? Lah ni UMNO dengan PAS ni sama ada hang undi UMNO atau undi PAS. Macam kita ceramah kita kata apa? Tuan-tuan, tak kira mana-mana parti bertanding atas Pakatan Harapan, DAP ke ataupun PKR atau Amanah atau Bersatu, inilah saja yang kita kena sokong, yang lain tak boleh. Lagu itulah dia nak cakap. Tidak. Mana orang Melayu tidak ada pilihan lain melainkan UMNO ataupun PAS. Mana apa? Geng kan? Hampa nak tunggu apa ni? Baik tuan-tuan, saya tak mau pilih lebih daripada itu. Cukup, semua orang dah tahu. Baik, tuan-tuan kata Pakatan Harapan boleh buat apa? Saya bagi tahu kepada tuan-tuan, Pakatan Harapan ni hanya wujud pada 2015. Sebelumnya Pakatan Rakyat, sebelumnya Barisan. Maknanya perjuangan kita sejak daripada tahun 1998 sampailah hari ini adalah satu perjuangan yang sentiasa berkembang daripada satu tahap kepada satu tahap.